All I wanted to do was play with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hazim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita ada di segmen Creepy Outdoor and kali ni kita ada kat lokasi yang berlainan pula, guys. Kamu nak bawa dengan korang sama-sama kita experience dengar cerita seram sambil berada di lokasi yang agak seram juga. And lokasi yang kamu pilih kali ni memang gelap gelita macam korang tengok kat belakang ni. So pada pandangan kamu kat sini pun secara langsung ni pun memang tak nampak apa-apa weh. Jadi kita belum set up lagi. So kamu buat je intro dulu. And kisah kali ni bagi kamu menarik sebab dia kisah tentang sihir antara adik-beradik. Tapi kisah ni susah gila pemilik cerita ni nak kongsikan sebab dia macam sensitif sikit lah. Tapi ada banyak pengajaran yang bagi kamu agak deep untuk kita ambil sebagai pengajaran. So before kamu start cerita ni, hari tu banyak gila rupa-rupanya yang rasa terganggu nak dengar cerita seram sebab tengok muka kamu yang berkilat, lebih kilat daripada kuali mak korang. So sorry, hari ni kamu dah cuba tak pakai makeup langsung, tapi kamu tak ada powder sebab powder kan boleh hilangkan minyak kan. And for your information, kamu bila berpeluh memang tak lap langsung tau. So setiap kali habis syuting, muka ni berpeluh gila dengan kepala basah. Sebab kita shoot mana ada kipas guys, aircon pun tak ada. Korang tengok belakang ni, jap kamu tunjuk. Okay, gelap gelita dan sebenarnya panas. Saya dengan hoodie-nya lagi tapi takkanlah nak bagi tahu korang yang kita tengah shoot tengah panas kan. So please bear in mind, muka berkilat ni tak tahu nak buat macam mana lagi. Takkanlah nak kena ada orang yang kena lap kepala saya pula. So please lah, kamu rasa benda ni macam face shaming juga tahu, muka berminyak. Takkan saya nak kena tepek bedak powder tu setiap kali nak shoot. Nanti bila berpeluh dia jadi keki pula, dah satu hal. Jadi sekarang memang bare face. Dan kalau bare face kamu berminyak macam ni, I'm so sorry, I cannot do anything. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Kisah ni dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kama yang gelarkan diri dia Diana, bukan nama sebenar. So dalam kisah ni ada banyak nama dan tempat yang perlu dirahsiakan untuk menjaga aib keluarga dia lah. Tapi tujuan dia nak dedahkan kisah ni sebab ada message dan pengajaran yang sangat penting dia nak kongsikan dengan kita semua. Yang macam yang kamu cakap tadi, kisah ni tentang dendam sihir antara adik-beradik yang menghancurkan hubungan antara keluarga. Dan disebabkan isu ni sensitif, Diana selalu menghadapi kesukaran lah untuk open cerita ni dekat sesiapa. Sebab yelah, orang susah nak percaya dan orang tak ada dekat kasut dia kan, jadi orang tak faham. So apa-apa pun yang korang dengar sekejap lagi dalam cerita ni, macam biasa, yang baik kita ambil, yang buruk kita jadikan pengajaran. So kisah ni berlaku dekat Mak Diana. And Mak Diana ni anak sulung daripada 6 orang adik-beradik. Adik-beradik Mak Diana ni semua perempuan. 6 adik-beradik ni dibesarkan di Johor Bahru and diorang sangat rapat walaupun diorang tinggal jauh-jauh sebab masing-masing dah kahwin. Diorang punya rapat tu setiap kali ada birthday party anak masing-masing, mesti makcik-makcik dia ni akan datang untuk sambut, bagi hadiah. And tiap kali raya mesti diorang datang untuk menziarahi. So nak dijadikan cerita, tahun 2019 Mak Diana ni jatuh sakit. Mak Diana kerap macam batuk kering, and pagi, petang, siang, malam dia tak berhenti batuk tau. By the way, Diana ni anak tunggal. Dia cuma ada mak dengan ayah dia je dekat rumah, and disebabkan risau dengan keadaan mak dia yang batuk tak berhenti tu, ayah Diana pun bawa lah Mak Diana pergi ke klinik. And bila cek dengan klinik, doktor cakap tak ada apa-apa yang serius. Paru-paru dia pun semua okey je. Tapi Mak Diana macam mengadulah dekat doktor tu yang dia banyak kali batuk, dah minum ubat pun tak okey. Tapi bila Mak Diana ni jumpa je doktor,
tak nak pula lah batuk tu keluar kan. So doktor pun bagi je lah ubat batuk, ubat radang paru-paru. Adalah bagi ubat yang boleh legakan batuk Mak Diana ni. Sampailah seminggu berlalu, Mak Diana dah start batuk berdarah tau. Dan bukan setakat tu je, Mak Diana kerap suruh Diana ni macam tolong urutkan badan dia dekat belakang badan, sebab dia selalu mengeluh sakit belakang, sakit lutut. Tapi Diana anggap macam tu sakit biasa lah kan, sebab Mak Diana ni orang office, memang kuat bekerja jugalah walaupun umur dah nak cecah 50 tahun ya. Lepas seminggu tu, Mak Diana datang lagi ke klinik yang sama, jumpa doktor, tapi kali ni dapat doktor yang lain lah. So Mak dia cakap lah, hari tu dah jumpa doktor sekian-sekian, tapi batuk ni tak kurang-kurang walaupun dah bagi ubat macam-macam kan. Sampai kali ni saya batuk berdarah. Jadi doktor tu risau sebab takut dia suspek TB kan. So doktor tu pun suruh lah Mak Diana ni refer ke hospital. Lepas dah masuk hospital, doktor kata bukan TB, tak ada apa-apa dia tengok. Tiba-tiba doktor ni pun tanya, doktor ni doktor Cina tau, dia tanya dah berapa lama sakit. And Mak Diana pun ceritalah semua apa yang dia rasa, sakit dekat mana, sakit kat bahagian lutut lah, bahagian belakang lah, batuk berdarah lah. Tiba-tiba doktor Cina ni cakap macam ni, apa kata seminggu ni, dalam tempoh seminggu ni you cuba berubat cara kampung. Kalau tak ada apa-apa, you datang sini balik jumpa saya. Rupanya korang, doktor ni dia dengar je simptom-simptom tu. Doktor ni dahsyat something sebab ada beberapa pesakit dia yang pernah ada kes macam ni juga. Sakit teruk-teruk, tapi bila check doktor tak nampak apa-apa pun. Nampak semua elok je walaupun dia scan guna teknologi paling canggih. So doktor ni syak yang Mak Diana ni kena buatan orang lah. Tapi masalahnya dengan Mak Diana ni, Mak Diana tak percaya dengan benda-benda ni. Sebab Diana kata Mak dia ni orang bandar sikit lah. And Mak dia serius orangnya, committed dengan kerja. Dan nak kata berkejaya tu yes, sebab Diana kata dia hidup agak mewah jugalah. Lagipun Diana pun anak tunggal kan, so kemewahan tu dia seorang je lah dapat rasa, tak perlu berkongsi dengan adik-beradik yang lain. So Mak Diana anggap yang benda-benda macam ni tahyul. And Mak dia cerita benda ni dekat ayah dia juga dalam kereta. So Diana dapat dengar lah dekat belakang kan. Beberapa hari selepas tu, ayah Diana cuba juga ajak Mak Diana ni pergi jumpa ustaz. Tapi Mak Diana tak nak sebab dia yakin tak ada siapa lah nak buat sihir dengan mak dia ni. Sebab mak dia tak ada musuh, semua okey je, kawan-kawan dekat tempat kerja pun semua okey je. So sampai kesudah lah mak dia tak pergi check dengan mana-mana ustaz. Lama kelamaan Diana tengok mak dia makin teruk. Kadang-kadang mak dia jadi pelupa, dan kadang-kadang lupa dah solat ke belum, lupa hari, tarikh. Sampai Diana risau yang mak dia ni dah nyanyuk ke. And benda yang berubah dekat mak dia ni, mak dia jadi kuat makan juga. Kadang tu bertambah-tambah pinggan tau. Tapi nak kata berat badan dia naik, kurus je tengok. And bertambah kurus lagi adalah. Sampai dah tahun 2020, mak Diana terima satu panggilan bagi tahu yang adik dia nombor 3 ni sakit sampai lumpuh satu badan. So dengar je berita tu, mak dia pun ingat nak ziarah lah hujung minggu nanti kan. So sampailah hari Sabtu, Diana pun bersiap-siap lah sebab nak pergi rumah makcik dia dekat Rawang. Sekali dah siap-siap, tengok-tengok je mak dia tak siap-siap lagi, siap tengah tengok TV lagi. Diana katalah semalam kata nak gerak pukul 10.30. Tiba-tiba mak dia kata, nak pergi mana? Rupanya penyakit lupa mak dia tu datang lagi. Jadi macam itulah hari-hari Diana kata kena hadap mak dia punya penyakit lupa tu. Masa tu pula ayah Diana tak free, ayah Diana kerja. So Diana je lah yang bawa kereta drive untuk bawa mak dia. Sebab sejak mak dia datang penyakit pelupa tu, mak dia dah tak boleh drive tau. Sebab pernah sekali tu mak dia accident. Time tu fikiran mak dia tiba-tiba jadi kosong masa tengah drive. Dan sejak tu memang ayah dia dah tak kasih mak dia drive dah. So sampai-sampai je dekat rumah makcik Diana tu memang terkejut gila sebab adik mak dia yang nombor 3 tu tengah kena rasuk. Masa tu pukul 11.30 pagi kot. Time tu adalah makcik-makcik Diana yang lain yang dah sampai dekat rumah tu, tapi tak semualah yang datang. Ustaz pun dah ada dekat situ tengah baca-baca ayat Quran. Diana masuk je, dia teruslah sapa makcik dia yang lain kan, kenapa ni? Lepas tu makcik dia kata, tak tahu makna kau ni, baru je kena ni. Time tu semua muka dah cuak lah, muka ketakutan waktu tu sebab mata makna jadi putih semua tau. Mata hitam dia tu dah ke belakang. So korang bayangkan tadi kan makcik dia tu lumpuh, sakit sebab lumpuh. Tapi bila kena rasuk ni siap bergerak-gerak macam nak lepaskan diri tau. Tiba-tiba satu badan tu dah boleh bergerak. Lepas tu ustaz tu tanyalah benda dalam badan makna ni, siapa yang hantar kau? Tiba-tiba dia tunjuk dekat
mak Diana. Time tu Diana terkejut sangat-sangat sebab jin tu boleh tuduh mak Diana hantar sihir dekat adik dia sendiri. So mak Diana yang terkejut diri dia kena tuduh tu tak sempat nak kata apa-apa lagi. Terus adik dia yang kedua tu tengking mak Diana ni. Dia cakap, aku dah agak dah, ni semua kerja kau, tak cukup lagi ke dengan harta yang kau ada sekarang? So mak Diana katalah, kau lebih percaya cakap jin ni ke? Kemudian makna yang kena rasuk tu tiba-tiba dia gelak. And then ustaz tu tanya lagi, kenapa kau buat macam ni? Apa yang kau nak? And then jin tu kata, dia suruh, dia nak adik dia sendiri mati. Dia tak suka adik dia ni. Lepas tu ustaz tu baca-baca ayat sampailah makna dah sedar dan badan dia kembali lumpuh, tak boleh bergerak balik. Bangun sendiri semua tak boleh. Dah dorang adik-beradik ni sambung bergaduh. Diana yang masa tu tengok situasi tu rasa sangat sedih. Korang mak dia sendiri kena tuduh macam tu dengan adik-beradik sendiri. Mak dia dah lah tak sihat juga kan. Patutnya mak dia kena jumpa ustaz tapi tak jumpa-jumpa. Last-last mak dia yang kena tuduh hantar sihir pula. Adik-beradik dia pula lebih percayakan cakap jin. Lepas tu makcik Diana katalah, kalau jin tu menipu, macam mana dia boleh tahu yang kau kakak dia? Dan Na tu adik kau. Benda tu tak pandai menipu lah Long, dia kata. So sejak daripada kes tu, semua adik-beradik dia pulaukan mak Diana. Tapi satu benda yang Diana tahu, pelaku sebenarnya yang hantar sihir ni ada di antara orang-orang yang ada dalam rumah Mak Na tu, yang saksikan kejadian jin tu tuduh mak Diana. Sejak tu Diana ada alami benda-benda yang tak masuk akal dan menyeramkan dalam rumah dia. Pernah satu hari tu Diana pergilah dapur. Masa tu petang-petang lagi tau, dalam pukul 5 macam tu. Rumah dia gelap, tak buka lampu, yang ada cuma cahaya matahari dari tingkap je lah. Lepas tu dia pergi sinki nak basuh tangan. Tiba-tiba dia nampak macam ada kelibat lalu belakang dia. Dia pusing belakang, sekali nampak mak dia tengah naik tangga ke atas tau. So dia tegur lah, tiba-tiba dia dapat notification daripada handphone dia. Mak dia tengah WhatsApp, suruh ambil mak dia dekat office. So maksudnya mak dia masih ada dekat office, tak dekat rumah. Yang dia nampak naik tangga tadi tu siapa guys? Waktu tu Diana yang tengah meremang bulu roma dia terus berlari, ambil kunci kereta, keluar daripada rumah dia. Lepas tu pernah juga kejadian berlaku kat tempat yang sama, which is dekat dapur. Masa tu pukul 2 pagi, Diana tak tidur lagi. Bilik dia dekat atas. So dia nak turunlah pergi dekat dapur kan, sebab nak masak Maggi. Lepas tu turun tangga, tiba-tiba ternampak mak dia tengah makan dekat dapur. Tapi yang peliknya, cara mak dia makan tu macam bukan mak dia. Mak dia tengah mencangkung dekat atas kerusi sambil makan nasi dalam periuk nasi tu sendiri. Jangan korang kamera macam kena pakai spek mata sebab mata saya dah silau ya. Kat depan ni ada banyak cahaya sebab kat sini memang gelap gelita. Alah, nampak pantulan cahaya ke? Alah, nampak sangat lah. Maksudnya dia angkat sekali dengan periuk nasi tu tau. Lepas tu dia makan ayam dengan sangat gelojoh. Lepas tu Diana pun tegur lah mak dia kan, mak lapar ke? Selalunya mak tidur awal. Tapi apa yang mak Diana buat waktu tu, dia tak respon apa-apa. Dia macam anggap yang Diana ni tak wujud pun dekat situ. Diana pun dah start rasa pelik dengan sosok mak dia tu. Lepas tu dia terus tak jadi nak masak Maggi. Dia patah balik naik tangga. Diana terus buka pintu bilik mak dia. Sekali tengok mak dia tengah lena je tidur malam tu. So Diana terus lari masuk bilik dia selubung dengan selimut. And malam tu dia tak boleh tidur sebab dia duk fikir siapa yang dia nampak muka macam mak dia dekat dapur tadi. So nak dipendekkan cerita, penyakit lupa mak Diana ni makin teruk guys, sampai menjejaskan pekerjaan dia. And akhirnya pada tahun 2021 mak dia dah berhenti kerja, and hari demi hari kesihatan mak Diana makin merosot. Ekonomi keluarga Diana pun sama juga. Nasib baik masa ni Diana dah habis belajar dan mula bekerja dah lah. So dapatlah bantu mak ayah dia kan. Cumanya keadaan jadi susah bila semua orang dalam rumah tu bekerja dan mak dia tinggal seorang-seorang kat rumah. Walaupun mak Diana boleh je berjalan sendiri, boleh bercakap, boleh makan sendiri apa semua, tapi kadang-kadang bila datang penyakit dia tu, mak dia macam nyanyuk orang tua. Sebab pernah jadi satu kes ni, masa tu semua orang tidur dalam pukul 4 pagi macam tu, tiba-tiba ayah Diana ketuk-ketuk
pintu bilik Diana dengan sangat kuat. Lepas tu Diana buka je, sekali tengok muka ayah dia macam cemas gila. Ayah dia cakap, mak hilang ni, jom pergi cari mak. Lepas tu Diana dengan mama dia terus grab handphone dia untuk buka torchlight and memandangkan hari pun gelap kan waktu tu. Sebab sebenarnya ayah Diana dah cari satu rumah dulu dah before kejutkan Diana. And then ayah dia tengok pintu kat rumah Diana ni dah terbuka and pagar pun tak berkunci tau. Ayah Diana minta lah Diana sekali turun untuk cari mak dia dekat kawasan perumahan diorang. Lepas tu diorang pun berjalan keluar ke kawasan perumahan tu sambil panggil-panggil nama mak dia lah. Sekali tak perasan diorang dah berjalan sampai ke tanah perkuburan. Diana pun suluh-suluh sekali ternampak ada satu sosok seorang perempuan dengan baju tidur warna putih tengah berdiri tak buat apa-apa dekat tengah-tengah tanah perkuburan tu. Lepas tu ayah dia terus berlari pergi ke sosok tu. Rupanya betul itu mak dia. Tapi mak Diana waktu tu dia pandang straight je, mata dia tak berkelip bang, macam orang kena pukau. Dan apa yang menyeramkan, dekat tangan mak Diana kotor dengan tanah-tanah, dia genggam satu kain putih macam cebisan. Dan ayah Diana kata itu sebenarnya kain kafan. Diorang pun teruslah bawa sampai ke rumah. Lepas tu ayah dia soal lah mak dia kan, kenapa keluar rumah, buat apa dekat kubur tu, kenapa pegang kain kafan tu. Mak dia termenung je sambil duduk dekat sofa, ketat tak nak buka mulut tau. Lepas tu mak dia pandang muka ayah dia pun tak nak. So ayah dia yang dah buntu tak tahu nak buat apa, ayah dia terus azan dekat rumah tu juga. And Diana terkejut sebab ayah dia tiba-tiba kan. Diana waktu tu memang ingat mak dia kena pukau ke ataupun penyakit mak dia ni semakin teruk ke. Sekali ayah dia baru je sebut Allah Akbar, Allahu Akbar, mak Diana terus muntah. Tapi apa yang peliknya, mak dia muntah darah tau. Lepas tu ayah dia habiskan juga azan tu, Diana pula terus berlari ke dapur ambil kain. Dan sampai-sampai je dekat depan balik, tengok-tengok dekat lantai tu ada 4 paku berkarat dan juga gumpalan rambut. Ya Allah, kesian gila korang. Mesti sakit gila waktu nak muntahkan benda tu. Sebab paku tu kan tajam kan. Waktu tu ayah Diana tak fikir apa dah tahu. Dia terus call kawan-kawan dia, minta nombor phone ustaz-ustaz mana lah yang diorang kenal kan. Call banyak yang tak available. Yelah waktu tu pagi-pagi buta kan. Sampailah ada seorang ustaz ni, dia angkat call and dia kata dia boleh datang tapi lepas subuh. So tak apalah, diorang pun tunggu je lah ustaz tu datang sambil tenangkan mak Diana kan. Mak Diana masih diam tak berkata apa-apa. Sampailah dah solat subuh, ustaz tu pun sampai pukul 7.30 pagi. Ustaz tu suruh lah tunjukkan paku tu kan. And then ustaz tu terus pegang kepala mak Diana sambil baca-baca ayat. Kemudian ada sesuatu yang merasuk badan mak dia. Diana terkejut sebab mak dia yang dari tadi diam tiba-tiba ketawa kuat-kuat sampai mengilai. Lepas tu ustaz tu pandang lah ayah dia kan. Ustaz tu kata, ada musuh ke? Lepas tu ayah dia geleng kepala. And then ustaz tu jawab, kena buatan orang ni. Dah berapa lama kena? Lepas tu ayah dia jawab lah, lama dah, dari tahun lepas. Lepas tu ustaz tu tanyalah kenapa tak bawa pergi berubat. Sebab benda ni makin dibiar makin teruk. Sebab dia makan dalam nanti. Sekali benda dalam badan mak Diana ni, dia jawab, aku dah makan semua dalam badan dia, sambil digelak. Lepas tu ustaz tu katalah, siapa yang hantar kau ni? Dia tanya dekat jin yang ada dalam badan mak Diana tu. Lepas tu benda tu jawab, adik dia yang last tu lah. Diam dia pun berisi tau. Dia nak perempuan ni jadi gila. Lepas tu ustaz tu macam bacalah ayat untuk sakitkan jin tu. Sebab ustaz tu tak nak jin ni fitnah-fitnah orang. Ustaz tu paksa jin ni jujur juga dan tunjukkan mana dia letak simpulan sihir tu, which is barang sihir lah yang menyebabkan mak dia ni terkena sihir. Kalau tak, ustaz tu akan sakitkan jin tu. Sekali benda tu tunjuk dekat dapur tau. Si penghantar sihir tu arahkan jin ni untuk tanam barang sihir dekat belakang rumah dia. Dan jin ni tanam dekat belakang dapur diorang. So ramai-ramai lah pergi ke dapur nak tengok betul ke tak kan. Ustaz tu pun baca-baca lah sikit ayat sambil dia korek-korek tanah tu. Sekali ternampaklah satu balutan kain kuning. Balutan kuning tu kotor and buka-buka je dalam tu ada sekeping gambar mak Diana, ada jarum, paku dengan patung. Dan terkejut gila Diana dengan ayah dia sebab tak sangka ada orang juga yang dengki sampai sanggup buat kerja terkutuk macam ni. Settle je ustaz tu berubat. Akhirnya mak Diana sedar dan mak Diana menangis terisak-isak sebab mak dia kata malam semalam
mak dia kena kacau teruk dengan Cik Ponti tau. Sampai kena tarik kaki dari katil sampai terjatuh. Lepas Mak Diana dah tahu cerita dari Diana, apa yang jin tu cakap dan ustaz tu cakap, Mak Diana terus termenung. Diana kata mungkin mak dia terkejut sampai speechless dan tak tahu nak cakap apa. Sebab korang bayangkanlah, mak dia punyalah rapat dengan semua adik-beradik dia, and tak sangka ada juga yang dengki dengan mak dia sendiri. Tapi walau macam mana pun, Mak Diana tak tuduh lah adik dia yang last ke atau mana-mana adik-beradik dia yang buat benda ni. Tapi sebenarnya Diana macam syak lah siapa yang buat ni. Sebab sebaik je berubat ni, tiba-tiba seorang adik Mak Diana ni WhatsApp. Dia macam tiba-tiba je dia tanya, "Assalam Long, sihat ke? Ada jumpa mana-mana ustaz ke?" Tapi mak dia tak reply lah apa-apa kan. Semua diam je. Macam tak ada apa-apa yang berlaku selepas tu. And case makna dia tu pula dengar cerita dah jumpa ustaz, tapi tak tahu kisahnya macam mana sebab Mak Diana dah kena tuduh kan. Jadi tak ada siapa yang nak cerita dekat family Diana ni. Sampailah sekarang 2023, Mak Diana masih tak sihat. Penyakit lupa tu seakan-akan kekal and tiada ubat. Diana dengan ayah dia cuma ikhtiar je lah apa yang patut kan. Tapi Alhamdulillah dah tak adalah gangguan makhluk-makhluk halus lagi dalam rumah tu. Cuma kesannya banyak lah. Sekarang bila beraya, masing-masing tak nak datang rumah Mak Diana ni sebab takut kena sihir lah. And kalau bagi hadiah dekat anak buah pun, mak diorang akan buang hadiah tu daripada family Diana ni sebab takut diorang ni ada baca-baca lah kat hadiah tu. So kesian lah dekat Mak Diana ni kan. So Diana cuba nak sampaikan, sedengki mana pun kita dengan seseorang, janganlah sampai guna cara yang syirik ni. Kena kifarah nanti baru menyesal, dia kata. Lepas tu apa yang jin ni cakap bukannya semua betul kan. Tak cakap lah semua jin ni menipu. Tapi macam jin ni macam manusia jugalah, boleh jujur dan ada juga yang boleh menipu. And buktinya kena dekat Mak Diana tu sendiri. Jin tu memang disuruh untuk porak-perandakan hubungan antara adik-beradik ni supaya semua orang benci dekat Mak Diana. Wallahualam. So itulah dia guys, kisah daripada salah seorang subscriber Kama ni yang dia cuba nak bagi pengajaran dekat sini lah daripada apa yang dia nampak sendiri, pengalaman yang berlaku dekat keluarga dia sendiri. So Kama harap kita semua boleh ambil pengajaran daripada cerita ni. And thank you Diana sebab sudi berkongsi kisah seram ni dengan peminat creepy sekalian. So Kama rasa itu saja video untuk hari ni. Thank you anda tengok video dia sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.